Buletin Didik 11 Mac bersama saya Midi Salih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Murid yang terkesan banjir boleh memohon 18 inisiatif kewangan atau bantuan daripada Kementerian Pendidikan Malaysia KPM untuk memudahkan mereka memulakan sesi persekolahan baharu tanpa sebarang halangan. Fadlina Siddiq berkata pihaknya mengambil maklum berhubung kesukaran didepani mangsa banjir dan bersedia untuk menghulur bantuan diperlukan oleh golongan berkenaan. Akan ada isu-isu tentang buku sekolah, pakaian seragam dan juga yang terkait rapat dengan makan minum mereka dan juga kebajikan-kebajikan lain. Kita ada 18 inisiatif kewangan yang boleh kita dahulukan dalam konteks untuk membantu mereka. Yang paling penting mereka dapat meneruskan pengajian. Jelasnya permohonan itu boleh dilakukan di sekolah masing-masing yang kemudiannya akan diperhalusi oleh pejabat pendidikan daerah serta Jabatan Pendidikan Negeri sebelum diluluskan. Fadlina juga merujuk kepada kenyataan beliau sebelum ini yang mengumumkan tiada penangguhan sesi persekolahan bagi kalender akademik 2023-2024 termasuk di negeri terjejas banjir. KPM akan memastikan keperluan murid dipenuhi sebaik mungkin agar pembukaan sekolah lancar seperti dirancang dan tiada penangguhan diperlukan. Beliau yang juga ahli Parlimen Nibong Tebal ditemui selepas menghadiri program kembali ke sekolah anjuran Persatuan Sahabat Kanak-Kanak Wilayah Utara Perai Pulau Pinang siang tadi. Sementara itu, Fadlina berkata KPM telah mengeluarkan surat perkeliling ikhtisas SPI baharu berhubung persiapan sesi persekolahan yang akan dibuka pada 19 dan 20 Mac ini. Menerusi perkeliling itu, semua guru diminta untuk memberi tumpuan kepada sesi suai kenal sebelum memulakan sesi akademik. Untuk minggu awal persekolahan itu, kita minta guru-guru bagi tumpuan kepada program-program dan aktiviti-aktiviti yang terkait rapat dengan untuk menyenangkanlah proses persekolahan sesuai kenal dan tidak terus kepada sesi akademik lah, maknanya terus belajar tidak tapi ada sesi-sesi untuk anak-anak ini merasa lebih selesa di sekolah. Berhubung penempatan guru-guru pula, beliau memaklumkan pelbagai langkah telah dilaksanakan kementeriannya. Ini termasuklah kerjasama rapat dengan Suruhanjaya Perkhidmatan Pendidikan dalam memastikan proses itu dapat disegerakan sebelum sesi persekolahan bermula. Baru-baru ini Pertubuhan Hati Suci dengan kerjasama Bank Pembangunan Malaysia Berhad menyantuni murid-murid asnaf dari Sekolah Kebangsaan Paka di Dungun, Terengganu. Program Back to School ini adalah aktiviti kemasyarakatan untuk membantu mengurangkan beban yang ditanggung ibu bapa setiap kali bermulanya sesi persekolahan baharu. Ikuti laporan disediakan TV PSS Sekep, TV SK Paka untuk segmen Wartawan Cilik minggu ini. Sesi persekolahan 2023-2024 akan bermula tidak lama lagi. Sudah tentu ibu bapa maupun penjaga merupakan orang yang paling sibuk menguruskan kelengkapan persekolahan anak-anak. Penyerahan bantuan tajaan Bank Pembangunan Malaysia Berhad BPMB oleh Pertubuhan Hati Suci melalui pemberian voucher Back to School membolehkan penerima menebus set baju sekolah, beg sekolah, kasut sekolah, stoking, set alat tulis dan lain-lain keperluan sekolah. Jom bersama-sama saya, Marisa Zulaika binti Muhammad Zuhadi, wartawan Skep TV, TV PSS, SK Paka, berkongsi keseronokan anak-anak asnaf membeli Pasaraya Sakan Dungun. Majlis penyerahan voucher program Back to School bernilai RM250 yang dibiayai oleh Bank Pembangunan Malaysia Berhad telah diadakan pada 21 Februari 2023 di Sekolah Kebangsaan Paka. Matlamat program ini dianjurkan adalah untuk membantu pelajar-pelajar daripada keluarga Islam yang berpendapatan rendah kategori B20 dari peringkat sekolah rendah dan sekolah menengah bagi sesi 2023-2024. Seramai 100 orang murid SK Paka telah terpilih menerima bantuan ini. Terima kasih kepada BPMP dan Pertubuhan Hati Suci kerana memberikan kami voucher yang berharga RM250 yang sangat membantu kami dalam membeli keperluan untuk sekolah. Terima kasih. Okey, terima kasih.
Terima kasih BPNB Pertubuhan Hati Suci. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih untuk Bank Pembangunan dan Pertubuhan Hati Suci atas sumbangan yang diberi. Saya ucapkan terima kasih pada sumbangan yang diberikan. Saya mewakili pihak pengurusan SK Parker mengucapkan berbanyak terima kasih kepada Bank Pembangunan dan juga Pertubuhan Hati Suci di atas sumbangan kepada asnaf SK Parker kerana dapat meringankan beban anak-anak SK Parker. Terima kasih BPNB dan Pertubuhan Hati Suci. Sekian sahaja laporan kami sediakan untuk episod kali ini. Bahagia itu membahagikan. Terima kasih Pertubuhan Hati Suci dan BPNP. Ke Kalimantan mencari rotan, pasang perabung, paku dibalas. Jasa mutuan jadi ingatan, bakti dijunjung, bahu menggalas. Mantapkan artikulasi, selakan proteksi. Sehingga berjumpa lagi. Bye. Sebanyak 81.2% daripada keseluruhan 9,507 graduan kolej vokasional tahun lalu berjaya memperoleh pekerjaan dalam pelbagai sektor industri. Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq berkata, pencapaian itu jelas membuktikan kemahiran dimiliki graduan dalam bidang tertentu meletakkan mereka di satu tahap tinggi serta berdaya saing. Ia khususnya dalam mengisi kekosongan perjawatan di sektor swasta dan bergerak sebagai tenaga mahir peneraju industri. Saya merakamkan rasa bangga kepada semua graduan pada hari ini dan khususnya kepada Kolej Vokasional di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia ini kerana beberapa faktor yang cukup signifikan. Pastinya kerana kebolehpasaran mereka ini hampir dijamin, ya, kalau kita dengar tadi 99.16%. Jadi maknanya mereka ini pun sudah dapat pekerjaan, ya. Alhamdulillah, ini bermakna bahawa kemahiran mereka ini diiktiraf dalam industri. Beliau berkata demikian selepas menyempurnakan Majlis Convocation College Vocational Kementerian Pendidikan Malaysia kali ke-7 tahun 2022 di Universiti Sains Islam Malaysia USIM Nilai siang tadi. 9,507 graduan dari 81 kolej vokasional di seluruh negara memperoleh diploma masing-masing. 33 daripada mereka menerima anugerah graduan terbaik program, manakala seorang pelajar terbaik keseluruhan menerima anugerah emas Menteri Pendidikan. Berbesar hati namun ada rasa gementar. Tidak dapat dinafikan pasti perasaan bercampur baur itu dirasai golongan muda yang dipilih menjadi imam kepada jemaah yang turut dihadiri pemimpin. Bagi mahasiswa yang juga pelajar tahfiz Universiti Tenaga Nasional UNITEN, Muhammad Fazrin Muhammad Fazil, dia tidak menyangka pemilihannya sebagai imam solat Jumaat semalam turut dihadiri Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Menurut Fazrin, penghormatan itu disahut dengan kehadiran pemimpin nombor 1 negara itu semalam di UNITEN jam 1 tengah hari untuk menikmati juadah di Medan Selera Upton berhampiran masjid. Meskipun sedikit gementar, namun dia bersyukur kerana dapat menjalankan tanggungjawab sebaik mungkin mengimamkan solat Jumaat bersama lebih 4,000 jemaah. Alhamdulillah banyak-banyak sebab Allah beri peluang untuk menjadi imam kepada Perdana Menteri. Pertama sekali dapat tahu semalam. So memang gementar lah nak cari jubah apa semua dan sebagainya. Tapi atas nasihat ustaz-ustaz dan sebagainya, Alhamdulillah dapat kereta lah. Perasaan gementar dan semua. Alhamdulillah saya sangat bersyukur dan terima kasih kepada Perdana Menteri sudi datang ke UNITEN. Mahasiswa jurusan Sains Komputer Cyber Security tahun pertama dan program persijilan tahfiz Al-Quran JAKIM UNITEN itu berkata, pemilihannya sebagai imam oleh pensyarah tahfiz bagi memberi peluang kepada penuntut menimba ilmu selain kekangan masa pensyarah dalam menguruskan persiapan kunjungan Perdana Menteri.
Pemilihan Jawatankuasa Perwakilan Pelajar JPP Institut Pendidikan Guru Kampus Darul Aman di Kedah berjalan dengan lancar. Malah ia mendapat sambutan menggalakkan daripada mahasiswa untuk keluar mengundi. Pengarahnya Dr. Muhammad Fazil Cik Ahmad berkata, jumlah pengundi berdaftar bagi pilihan raya kampus itu adalah 1,361 mahasiswa. Proses pengundian bagi pelantikan JPP sesi 2023-2024 berlangsung semalam di beberapa bilik kuliah di kampus berkenaan. Pilihan raya diuruskan sepenuhnya oleh mahasiswa dengan dipantau pegawai daripada Suruhanjaya Pilihan Raya SPR Kedah. Pihak SPR turut membantu dari segi peralatan dan keperluan mengundi seperti kotak pengundian dan dakwat selain pemberian awal kursus pendidikan mengundi kepada mahasiswa terlibat. Seramai 21 calon bertanding merebut 7 jawatan ahli majlis tertinggi AMT dan 45 lagi merebut senarai 20 ahli majlis mesyuarat AMM. Kekurangan pada fizikal bukan penghalang untuk seseorang individu itu berjaya dan menggapai cita-cita. Perkara itu dibuktikan oleh Farah Wahidah Wahid, tukang jahit orang kurang upaya yang kini sudah memiliki kilang jahitannya sendiri. Kegigihan wanita berusia 40 tahun ini mengisi segmen kerjaya untuk minggu ini. Ibu tunggal kepada 3 orang anak ini dahulunya bekerja sebagai kerani sebuah firma guaman di ibu negara. Ekoran kecederaan pada saraf tunjang selepas melahirkan anak ketiga, Farah Wahidah terpaksa berhenti kerja dan menceburi bidang jahitan dengan memulakannya secara kecil-kecilan di rumah. Wanita cekal ini mengakui pada awalnya dia tidak mempunyai asas jahitan. Namun berlandaskan minat yang menggunung, Farah Wahidah tidak menyangka berupaya menuntut ilmu baharu pada usia awal 30-an. Untuk saya sebagai seorang orang kata owner dalam bisnes, saya perlu banyak ilmu untuk saya nak guide saya punya team. So dari situlah saya kena kata tambah ilmu. Okey, untuk dalam bidang fashion saya dah sampai ke diploma fashion lah. So kenapa saya rasa untuk fashion tu belum cukup lagi untuk saya sebagai seorang pengusaha dalam fashion. So saya fikir saya kena belajar sesuatu lagi untuk saya tambah ilmu dalam bidang pengeluaran fabrik juga. Usaha meningkatkan kemahiran tidak terhenti. Farah Wahidah kini melanjutkan pelajaran dalam Diploma Tekno Usahawan Pengeluaran Fabrik di Institut Kemahiran Mara Al-Star. Mengenang kembali permulaan bergelar tukang jahit, kata Farah Wahidah, hanya dengan modal RM2,500 dia mengambil upah menjahit di rumah. Berkat sabar dan usaha, perniagaannya kini menampakkan hasil. Dia berupaya membuka sebuah kilang jahitan, Aymara Dressmaker dan Alteration. Tempahan yang diambil pula bukan sahaja daripada individu persendirian, malah jahitan pukal dari pelbagai pihak. Bermula dengan keuntungan hanya RM500 sebulan, Farah Wahidah kini mampu memperoleh pulangan sehingga RM50,000 sebulan. Orang kata usia tu bukan menjadi penghalang atau kekurangan tu pun bukan jadi penghalang untuk kita terus mencari ilmu. Sebab ilmu ni sangat penting dalam kehidupan kita lah. Selagi mana kita boleh menuntut ilmu, untuk kita mencari ilmu, belajarlah selagi orang kata nyawa di kandung badan kan. Itulah untuk yang macam student-student ni pun jangan anggap pelajaran tu sebagai orang kata remeh-temeh. Pelajaran ni orang kata agak penting lah untuk masa depan kita kan. Even though kita tak pandai dalam bidang akademik pun, kita ceburi dalam kemahiran, mencari ilmu dalam bidang kemahiran. Macam saya jugalah, untuk akademik pun tak berapa nak pandai dulu, tapi kita tak tahu apa kelebihan yang ada dalam diri kita kan. Kalau kita tak cuba, kita tak congkir bakat yang ada, kita tak tahulah. Iltizam Farah Wahidah juga mendapat pelbagai pengiktirafan. Tahun lalu, wanita hebat ini dinobatkan ikon usahawan Selangor melalui program Say Lead Entrepreneurship yang dikelola oleh Raja Muda Selangor, Tengku Amir Shah Sultan Sharafuddin Idris Shah. Untuk masa hadapan, Farah Wahidah bercita-cita menubuhkan sebuah institusi jahitan yang melahirkan lebih ramai tenaga mahir dalam bidang ini. Bertemu kembali. Kempen Skuad Didik Duit Now Gen E-Duit melabuhkan tirainya hari ini dengan berlangsungnya bengkel wartawan penyiaran cilik kewangan di Sri Pentas Bandar Utama. Seramai 30 finalis terbaik dipilih, diberi pendedahan untuk menyelami pengalaman sebagai wartawan penyiaran muda.
Bengkel ini merupakan sesi akhir penjurian bagi finalis terpilih berusia antara 10 hingga 16 tahun. Bagi musim kedua, Bengkel Wartawan Penyiaran Celik Keuangan, Anjuran PayNet dan Didik TV KPM ini menampilkan 4 sesi dengan topik berlainan bersama mentor-mentor yang berkaliber dalam bidang masing-masing. Bakat yang saya lihat pagi tadi kan saya saya ada satu slot dengan mereka kan, dan saya dapati soalan-soalan yang dikemukakan oleh finalis kita pada hari adalah macam menunjukkan kematangan minda mereka kan. Ia mengejutkan saya sebenarnya kan. Kalau kita lihat melalui program ini, jelas peserta dapat menonjolkan bakat pengucapan awam yang sangat baik, dan juga peserta juga mampu memaparkan kreativiti yang sangat baik melalui tugasan-tugasan yang diberikan sepanjang program. Yang penting apa yang kami nak adik-adik kita ambil daripada bengkel kita adalah skill-skill yang mereka boleh gunakan, bukan saja dari segi kewartawanan ataupun celik kewangan, tapi sebenarnya apa yang mereka boleh belajar di sini untuk mereka gunakan untuk kehidupan seharian mereka. Contoh skill berkomunikasi, skill keyakinan. Jadi kami nak mereka menjadi insan yang lebih bagus lagi. Program yang berlangsung sejak pagi tadi memberi input kepada peserta mengenai situasi di sebalik tabir dunia penyiaran. Peserta juga berpeluang melakukan aktiviti yang disediakan bersama pengacara dan pemberita yang berpengalaman luas di rangkaian televisyen Media Prima. Nampak minat daripada diorang tu lebih berkembang saya rasa. Sebab sebelum ni diorang kata ini pengalaman diorang masuk studio dan sebagainya. Sebelum ni diorang nampak dekat TV. Jadi bila kita dah share tips-tips dan bila kita share apa sebenarnya yang kita buat sebelum kita nampak muka di TV tu, bila diorang dah tahu semua tu, nampak diorang rasa macam diorang nak explore dengan lebih mendalam bidang profession ni lah. Peserta hari ni memang banyak yang berkualiti. Sebenarnya mereka macam tak perlukan guidance kita pun. Dia just perlukan sedikit tips untuk mereka lebih maju ke hadapan lagi. Sebab kebanyakannya memang dah ada basic tu, dah ada talent, dah ada eagerness untuk belajar tu. Mereka banyak tanya soalan, kiranya mereka dah ready dah. Tapi cuma ada beberapa benda yang mereka tak sure tu, so mereka banyak tanya soalan yang bagus-bagus hari ni. Bengkel hari ini membawa kepada penilaian 40% daripada keseluruhan program, selain 40% tugasan wajib video duet yang dihantar dan 20% lagi penilaian penerbitan video berlandaskan informasi keuangan dan penyelidikan produk PayNet. Pemarkahan melalui bengkel kewartawanan ini adalah berdasarkan personaliti dan penampilan diri, kemahiran berkomunikasi, penglibatan finalis dalam sesi dengan mentor serta pergaulan bersama rakan-rakan dan persediaan diri tentang maklumat keuangan. Saya pun sebenarnya tak expect untuk menang. Saya datang sini untuk mendapat pengetahuan dan untuk belajar lagi banyak tentang financial. Sebab saya memang daripada awal sebenarnya berfikir macam bertungkus lumus nak tahu macam mana nak manage duit saya ni sebagai seorang remaja. So I'm really glad sebab saya dapat belajar banyak benda. Saya belajar beberapa perkara, mainly tentang the media industry lah, dan macam mana nak jadi pengacara dan semua tu. Sebelum ni saya tak berapa tahu banyak lah tentang macam mana jadi pengacara and like how many people perlu bekerjasama untuk menjayakan sesuatu rancangan. I feel more confident now in my social skills. Saya rasa like sangat gembira now, you know, like winning this one of the grand prize lah. Out of these 30 people, like there were so many people taking notes and all. I actually didn't think I would win like anything. So Johan membawa pulang wang e-tunai berjumlah RM2,000, manakala Naib Johan memenangi RM1,000 dan tempat ketiga menerima e-tunai RM500. Peserta yang tidak berjaya juga menerima e-tunai RM200 setiap seorang. Kesemua finalis turut menerima sijil penyertaan beserta barangan eksklusif dari skuad didik Duit Now Gen E-Duit. YouTuber Aqil Zulkifli, 27 tahun, berjaya mengharumkan nama negara baru-baru ini. Aqil yang dikenali dalam kalangan peminatnya yang rata-rata kanak-kanak memenangi trofi Favourite Asian Creator pada anugerah Nickelodeon Kids Choice Awards KCA 2023. It goes to... Oh, hello everyone. Aqil menewaskan 3 calon lain iaitu Gian Halilintar dari Indonesia, Hikakin dari Jepun dan Niana Guerrero daripada Filipina.
Akil atau nama sebenarnya Ahmad Akil Zulkifli memberitahu dia amat terharu dan berbangga dengan hasil usahanya menyediakan paparan menarik untuk tontonan pengikutnya. Usahanya juga berbaloi apabila tidak putus meminta orang ramai mengundinya dalam acara berkenaan. Akil turut memenangi trofi YouTuber popular Anugerah Bintang Popular Berita Harian ke-34. Antara selebriti lain yang tersenarai sebagai pemenang ialah Harry Styles, kumpulan K-pop BTS dan Taylor Swift. Acara ditonton menerusi saluran Nickelodeon pada 8 Mac lalu. Sukan. Bergu wanita negara Pelitan M. Tinah muncul satu-satunya wakil negara yang mara ke separuh akhir badminton terbuka Jerman. Mereka menewaskan pasangan Jepun Mayu Matsumoto Wakana Nagahara. Pearly Tinah tidak diberi laluan mudah ketika berdepan pasangan Jepun itu di peringkat suku akhir. Hanya berkelebihan 2 mata di awal permainan sebelum lawan bangkit mengikat kedudukan 15 sama. Pearly Tinah terpaksa mempertaruhkan segala tenaga untuk menang set pertama 21-17. Bagaimanapun kesilapan demi kesilapan yang dilakukan mereka di set kedua memaksa pilihan ketiga ini beraksi sehingga ke set penentuan selepas tewas 18-21. Sedar lawan juga turun selaku pasangan pilihan, Pearly Tinah kembali memperkemas permainan dan hasilnya mereka berjaya menoktahkan kemenangan 21-11. Aksi kira-kira sejam ini bukan sahaja melayakkan mereka ke separuh akhir tetapi juga melebarkan rekod 2 kemenangan ke atas lawan dari Jepun itu. Di separuh akhir, Pearly Tinah dijadual menentang satu lagi pasangan Jepun yang juga pilihan utama, Nami Matsuyama Chiharu Shida. Piala MFL 2023. Tumpuan pastinya terarah kepada Terengganu FC 2 yang kembali merampas gelaran pendahulu kumpulan A daripada PDRM FC apabila mencatat kemenangan kedua berturut-turut menewaskan Penang FC 2-0. Beraksi di Stadium Sultan Ismail Nasiruddin Shah Kuala Terengganu, TFC 2 tidak melepaskan peluang ketika turun menentang Penang FC pada aksi kedua kumpulan A. Bagaimanapun, tuan rumah terpaksa menunggu sehingga minit ke-41 untuk menyingkap gol pembukaan hasil penyudah Muhammad Syahmi Zamri. Bersambung babak kedua, Penang hampir menyamakan kedudukan pada minit ke-57. Namun percubaan Muhammad Hazwan Hassan sekadar menggegar palang TFC 2. Ketika pelawat leka menggasak, Muhammad Muslihuddin Atik Mat Zaid terus menceriakan penyokong tuan rumah apabila menjaringkan gol kedua minit ke-77. Tiada lagi gol menyusul. TFC 2 kendalian Hairuddin Omar cemerlang mencatat kemenangan kedua berturut-turut dalam aksi kumpulan A sekaligus kembali ke kedudukan teratas dengan 6 mata. Manakala Penang bimbingan Akmal Rizal Ahmad Rakli jatuh ke tangga tercorot tanpa sebarang mata. Pada minit ke-41 dan juga Muslihuddin Atik. Di Stadium Negeri Kuching, Sarawak, Kuching City melakukan kebangkitan dramatik untuk mengikat Negeri Sembilan 2 sama dalam aksi kumpulan B. Ketinggalan 0-2 pada babak pertama menerusi jaringan Muhammad Haris Kamaruddin minit ke-21 dan Muhammad Haziq Idris 7 minit berselang. Skuad kendalian Kamaruddin Anwar berjaya merapatkan jurang selepas rehat melalui Iskandar Shah Muhammad Jamil Kilin minit ke-52. Cornelius Only Gina muncul penyelamat dengan gol penyamaan pada masa kecederaan. Satu mata yang diperolehi Kuching City meletakkan mereka di tangga ke-5 manakala Negeri Sembilan kekal di tangga ke-3 dengan 2 mata. Sedutan filem aksi komedi fantasi Dungeons and Dragons Honor Among Thieves mengakhiri buletin didik hari ini. Adaptasi permainan terkenal itu mengisahkan pengembaraan sekumpulan pencuri. Saya Midi Saleh, salam hormat dan insya-Allah kita jumpa lagi. Here's the thing. We're a team of thieves. And when you do this, you're bound to make enemies. Sometimes those enemies come looking for revenge. What is that again? It's an owl bear.